Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazidah binti Ramlan di P1220016 akan menerangkan berkaitan Akta Kesihatan Mental. Okey, Akta Kesihatan Mental 2001 atau lebih dikenali sebagai Akta 615. Akta Kesihatan Mental 2001 iaitu Akta 615 ini telah diluluskan oleh Parlimen pada September 2001 dengan mendapat persetujuan diraja pada 6 September 2001, diwartakan pada 27 September tetapi dikuatkuasa pada 15 Jun 2010. Okey, Akta Mental 2001 ini ialah satu akta yang menggabungkan undang-undang yang berkaitan dengan kecelaruan mental dan mengadakan peruntukan undang-undang bagi kemasukan, penahanan, penginapan, penjagaan, pemulihan dan perlindungan pesakit yang bercelaru mental. Peraturan-peraturan kesihatan mental pula terbahagi kepada 9 bahagian dan mengandungi 53 peraturan serta 5 jadual. Okey, bahagian 1 iaitu pertama, bilik atau kawasan pemulihan mempunyai erti yang sama. Yang kedua, kemasukan merujuk kepada pendaftaran seseorang sebagai pesakit dalam atau luar. Yang ketiga, kemudahan pesakit luar artinya mana-mana premis yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh penjagaan kesihatan. Nombor 4, kemudahan psikiatri termasuklah mana-mana hospital psikiatri, rumah jagaan kejururawatan psikiatri dan pusat kesihatan mental masyarakat. Yang kelima, kemudahan psikiatri yang diwartakan termasuklah mana-mana hospital psikiatri yang diwartakan. Yang keenam, kesihatan pesakit luar adalah khidmat yang diberikan berasaskan pesakit luar di kemudahan pesakit luar oleh ahli penjagaan kesihatan profesional yang mempunyai kelayakan. Yang ketujuh, pesakit artinya orang yang didaftarkan sebagai pesakit luar atau dimasukkan ke hospital sebagai pesakit dalam atau dimasukkan ke hospital di bawah perintah pengarah perubatan. Yang ke-8, pelan penjagaan artinya suatu rancangan yang mewujudkan matlamat, penjagaan dan program tindakan bersepadu untuk memenuhi keperluan psikiatri. Okey, seterusnya. Okey, bahagian 2 pula. Bahagian kedua ini membincangkan mengenai tata cara kemasukan, penahanan, pemeriksaan dan kajian semula pesakit dalam pelepasan atau pemindahan pesakit dari hospital psikiatri. Okey, kemasukan atau penahanan pesakit ke dalam hospital psikiatri iaitu yang pertama, permohonan bagi kemasukan sebagai pesakit sukarela ke dalam mana-mana hospital psikiatri di bawah subsection 9-1 Akta hendaklah dibuat di borang 1. Yang kedua, perintah bagi penahanan pesakit sukarela dalam hospital psikiatri oleh pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar di bawah subsection 9 -5 Akta hendaklah dibuat dalam borang 2. Okey, seterusnya. Permohonan saranan atau perintah bagi kemasukan atau penahanan pesakit tidak sukarela ke dalam hospital. Permohonan bagi kemasukan tidak sukarela tetapi disyaki bercelaru mental di bawah perenggan 10-1-A Akta hendaklah dibuat dalam borang 3. Saudara pesakit yang dirujuk dalam peraturan 1 yang memberi maklumat palsu dalam borang 3 apabila disabitkan bersalah didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Yang ketiga, saranan bagi kemasukan pesakit tidak sukarela oleh pegawai perubatan di bawah perenggan 10-B Akta hendaklah dibuat dalam borang 4. Yang keempat pula, perintah bagi kemasukan pesakit tidak sukarela ke dalam hospital psikiatri oleh seorang pegawai perubatan di bawah seksyen 14 Akta hendaklah dibuat dalam borang 5. Okey, seterusnya. Perintah bagi penahanan dan perintah penahanan lanjut pesakit tidak sukarela dalam hospital psikiatri oleh pengarah perubatan dan lain-lain. Perintah bagi penahanan pesakit tidak sukarela di bawah subsection 10-5 dan 14-4 hendaklah dibuat dalam borang 6 dan perintah yang dirujuk dalam peraturan 2 hendaklah ditandatangani oleh 2 pegawai perubatan atau 2 pengamal perubatan berdaftar dalam 3 hari bekerja di antara satu sama lain. Okey, seterusnya. Akta kesihatan mental adalah sangat penting. Jadi
Begitu sajalah pembentangan saya pada hari ini dan akan diteruskan kepada Akta Persekitaran. Okey, Akta Persekitaran, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iaitu Akta 127. Tujuan Akta Kualiti Alam Sekeliling ini merupakan instrumen asas untuk mencapai objektif alam sekitar peringkat kebangsaan. Bertujuan untuk memberi nasihat kepada ketua pengarah untuk melaksanakan tugasnya berkenaan dengan alam sekitar. Tugas-tugas itu ialah menyelaras semua aktiviti yang berkaitan dengan pelupusan bahan buangan, mengawal pencemaran, menjaga kualiti alam sekitar dan lain-lain. Okey, tafsiran alam sekeliling iaitu faktor-faktor fizikal bagi kawasan di sekeliling manusia termasuklah tanah, air, udara, iklim, bunyi, bau, rasa, faktor-faktor biologi bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya tafsiran buangan pula, apa-apa benda yang ditetapkan sebagai buangan terjadual atau apa-apa benda sama ada dalam bentuk pepejal, separuh pepejal atau dalam bentuk gas atau wap yang dilepaskan, dikeluarkan atau diletakkan dalam alam sekitar dalam apa-apa isi padu, komposisi atau cara yang menyebabkan pencemaran. Okey. Seterusnya tafsiran ketua pengarah pula, ketua pengarah iaitu kualiti alam sekeliling yang disebut dalam section 2. Okey, seterusnya pencemar iaitu sesuatu benda sama ada cecair, pepejal atau gas yang secara langsung atau secara tidak langsung mengubah kualiti sesuatu segmen atau unsur alam sekeliling yang menerimanya hingga menjejas sesuatu kegunaan berfaedah atau yang membahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan. Dan termasuklah bau-bau yang tidak disukai, radioaktiviti, bunyi, bising, pertukaran suhu atau pertukaran fizikal, haba, kimia atau biologi pada sesuatu segmen atau unsur alam sekeliling. Okey, tafsiran pencemaran pula iaitu apa-apa perubahan langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, haba, kimia, biologi atau radioaktif mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah, menyebabkan suatu keadaan yang berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau kepada binatang, burung, hidupan liar, ikan atau hidupan dalam air, atau kepada tumbuh-tumbuhan atau menyebabkan suatu pelanggaran terhadap apa-apa syarat, had atau sekatan yang dikenakan ke atas sesuatu lesen yang dikeluarkan di bawah akta ini. Okey, seterusnya jenis-jenis pencemaran yang kita tahu adalah pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran bunyi, pencemaran laut dan pencemaran udara. Okey, seterusnya contoh akta yang dikuatkuasakan iaitu Seksyen 22 iaitu sekatan mengenai pencemaran udara iaitu penentukan lesen pelanggaran terhadap syarat-syarat yang diterima bagi melepaskan bahan binaan ke udara iaitu denda RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Pindaan 1996 iaitu denda RM10,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Okay, seterusnya pindaan 1968 iaitu Seksyen 29A larangan ke atas pembakaran terbuka iaitu tiada seseorang boleh menyebabkan atau membenar pembakaran terbuka tanpa kebenaran ketua pengarah alam sekitar. Ketua pengarah boleh memberi lesen pembakaran terbuka dalam keadaan tertentu iaitu pembakaran terbuka adalah hanya satu cara pembukusan ekonomi yang praktik dan pembakaran itu tidak akan menyebabkan pencemaran. Denda kepada RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Okey, bahagian-bahagian kawalan buangan terjadual yang dimasukkan Akta A953, larangan terhadap penempatan peletakan buangan terjadual iaitu yang pertama, tiada seorang pun boleh melakukan perkara-perkara berikut tanpa kelulusan ketua pengarah.
Iaitu A, menempatkan, meletakkan atau melupuskan atau menyebabkan atau membenarkan, ditempatkan, diletakkan atau dilupuskan kecuali di premis yang ditetapkan sahaja. Apa-apa buangan terjadual di darat atau ke dalam perairan Malaysia. Iaitu seterusnya sambungan. B, menerima atau menghantar, menyebabkan atau membenarkan diterima atau dihantar apa-apa buangan terjadual di dalam atau di luar Malaysia atau mentransit atau menyebabkan ditransit buangan terjadual. Okey, yang kedua pula, ketua pengarah boleh memberikan kelulusan bertulis sama ada takluk kepada syarat atau tidak bersyarat. Yang ketiga, apa-apa tindakan menerima atau menghantar atau mentransit apa-apa buangan terjadual dengan kelulusan yang diperoleh melalui pemalsuan, salah nyataan atau fraud atau yang tidak mematuhi dengan cara yang material dengan dokumen yang relevan dalam borang yang ditetapkan adalah satu kesalahan. Okey, seterusnya. Yang keempat, sesiapa yang melanggar seksyen ini adalah melakukan satu kesalahan dan boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Okey, sampai di sini sahaja pembincangan saya. Sekian, terima kasih.